Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM tingkatan 3 untuk part yang kedua. Okey. Simpanan pelaburan, kredit dan hutang. Okey, untuk part 1 Cikgu dah bincang sampai contoh yang ketujuh. So hari ini cikgu akan sambung contoh yang ke-8. Okey, sebelum tu kita recall dua perkara yang perlu pelajar tahulah. Okey, dua perkara. Yang pertama sekali faedah mudah. Okey, faedah mudah, apa formula dia? I sama dengan PRT. Okey, I di interest ataupun faedah. I faedah. P principal principal ataupun wang yang dilaburkan lah. Okey, R ni rate, kadar. T ni time lah ataupun masa Masa ni mesti dalam tahun. Okey, ni untuk faedah mudah. So yang kedua pelajar belajar faedah compound. Okey, apa yang pelajar perlu tahu? PAUN compound. Formula dia lah MV sama dengan P1 tambah dengan R bahagi dengan N. So kuasa N darab dengan T. So MV ni mature value lah, mature value ataupun nilai matang. Nilai matang. R ni rate, kadar. Okey, kita ada N. N ni bilangan per tahun bilangan per tahun, tahunan lah. Okey, T ni masa lah. T ni masa. Masa pun dalam unit tahun juga. Okey. So, kita pergi contoh yang ke-8. Contoh yang ke-8. Okey, Encik Charles menyimpan wang sebanyak 6,000. Okay, ni point dia Okey, dalam akaun simpanan tetap di bank Berjaya selama 2 tahun. So, kita tahu. Okey, dekat sini P, dekat sini kita ada T. Okey, so dengan kadar faedah. Okey, faedah 6% setahun. So, kalau kita keluarkan dulu. Biasanya dapat soalan kita keluarkan maklumat yang ada. P principal ataupun wang yang dilaburkan kita ada 6,000. Okey, 6,000. Lepas tu kita ada masa 2 tahun. Kita ada kadar faedah. Okey, ataupun rate lah. Rate dia 6% ataupun 6/100 lah. Okey, apakah perbezaan? Okey, point ni beza Kalau soalan dia nak perbezaan, bila perbezaan ni mesti tolak lah. Mesti tolak Di antara jumlah faedah yang diperolehi Encik Charles jika beliau diberikan faedah compound. Okey, yang tadi faedah saja, sekarang ni faedah compound. Okey, faedah compound, formula dia tadi itulah yang cikgu bagi So, kita tulis dulu maklumat yang dia bagi pada kita. P sama juga 6,000. Okey, T dia kita ada 2 tahun. Lepas tu kita ada kadar faedah dia, rate dia 6%. Lepas tu kita ada 4 bulan sekali. Ni point dekat sini ni. Bila compound 4 bulan sekali. Bila 4 bulan sekali, maksudnya kita kena cari nilai N lah. N dia maksudnya 12 bulan bahagi dengan 4. So, pelajar akan dapat 3. Okey, dekat sini kita masuk je formula. Kalau faedah compound ni, formula dia mature value P 1 tambah dengan R bahagi dengan N. Jadi N kuasa darab dengan T. Okey, so pelajar boleh kira lah 6,000
bahagi dengan 1 tambah rate dia berapa persen? 6% ataupun 0.06 bahagi dengan N ni berapa? 3. Okey, kuasa N dia 3 dan T dia 2 lah. So darab je. Pelajar tekan kalkulator. So pelajar akan dapat RM 6756.97. Ni faedah compound. Okey, sekarang ni kita sambung semula faedah mudah. Faedah mudah faedah mudah. I sama dengan PRT. So P dia kita kira direct saja 6000. Rate dia, rate biasakan kalau 6% kita buat 6/100 lah. Sebab kita nak potong 20 ni senang. Okey, darab dengan 2 tahun. So pelajar akan dapat 6 darab 6 36 360 darab dengan 2. So pelajar akan dapat RM 720. Okey, soalan dia nak perbezaan. So beza kita tolak je lah beza. Okey, yang ni keuntungan dia dapat kat sini untuk faedah mudah Jadi kalau kita kira, okey, yang ni faedah compound. Okey, kita kira dulu keuntungan yang dia dapat kat sini. So 6756.97 tolak dengan 6000 simpanan dia. So dekat sini faedah compound dia dapat 756.997. So bila nak beza, yang besar tolak yang kecil lah, paling mudah. So beza dia, beza 756.97 tolak dengan 720. So perbezaan dia RM RM36.97. Mudah je untuk soalan ni Okey, sekarang ni dah jelas lah. Bila ada faedah compound, dia mesti lebih untung daripada faedah mudah. Okey, settle contoh yang ke-8. Okey, kita pergi kepada contoh yang ke-9 Contoh yang ke-9. Soalan ni mudah sebab berkaitan dengan hibah lah. Hibah ni hadiah biasa dengar kan, hibah kalau orang ambil insurans tu. Okey, kita tengok Encik Osman menyimpan 20,000 dalam sebuah bank Islam lah, mengikut prinsip wadiah selama 1 tahun. Okey, pada tahun tersebut beliau menerima sebanyak 20,500. So dekat sini ada penambahan 500 sebagai pulangan daripada simpanan tersebut. So tambahan 500 merupakan hibah lah. Hitung peratus. Kalau nak cari peratus ni mudahlah. Jadi penambahan 500 bahagi dengan 20,000. Mudah. Kira terus saja Yang ni adalah peratus hibah. So cikgu contoh sikit. Peratus hibah. So 500 bahagi dengan 20,000 darab dengan 100. So pelajar akan dapat 2.5% keuntungan dia lah, ataupun hadiah Okey, 2.5% ni sebagai rujukan sahaja Okey, pada masa akan datang bagi penyimpan ni bukannya tetap rujukan sahaja, rujukan bukan tetap lah, sebab dia hadiah dia mungkin lebih. Okey, so untuk contoh 9 ni mudah so settle contoh yang ke-9. Okey, untuk contoh yang ke-11 untuk contoh yang ke-11, so pelajar akan belajar lah tentang nilai pulangan pelaburan Okey, so pelajar dah belajar ROI. Okey, ni tak perlu cikgu ulas lah. Okey, sekarang ni kita tengok soalan kita terus direct pada soalan. Pada 1 Januari 2018,
Puan Siti melabur dalam ASB. ASB biasa dengar pelajar amanah saham. Okey, amanah saham ni dia ada pelaburan jangka masa sederhana. So ASB So kalau cikgu ulas sikitlah kat sini. Jangka masa sederhana 3 ke 5 tahun. 3 ke 5 tahun. Ni sederhana. Sorry. Maaf Okey, kalau jangka masa panjang atas 5 tahun lah. Atas 5 tahun. Ni panjang, pelaburan jangka panjang biasalah ASB. So, okey, kita tengok soalan dia Okey, dalam ASB ni pelajar belajarlah dividen, okey, share bonus dan keuntungan modal. Ada 3 benda So cikgu tak nak sentuh dekat sini sebab pelajar dah belajar di sekolah. So kita bincang terus contoh Okey, pada 1 Januari Puan Siti melabur dalam amanah saham Bumiputra sebanyak 3,000 unit. Okey, 3,000 unit bernilai RM2 seunit. Okey, jadi kita kira lah 3,000 darab dengan 2. So 6,000 lah. 6,000 6,000 ni modal awal je lah. Okey, bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2018. Okey, amanah saham Bumiputra membayar dividen sebanyak 5%. So kita kena kira 5% darab dengan 5/100 darab dengan 6,000 tadilah yang dilabur tadi. Okey, ni secara ringkas dulu Okey, pada 1 Januari 2019, Puan Siti menjual semua unit yang dimiliki dengan harga RM2.20. Okey, so hujung pada 1 Januari tu, lepas dia dapat dividen tu, dia jual balik. Berapa nilai pulangan? Okey, kita kira dulu First kali modal awal dululah. Modal awal dia. So dia beli berapa unit? 3,000 unit. 3,000 darab dengan harga seunit RM2. So 6,000 lah. Modal dia 6,000. Okey, bagi tahun keuangan berakhir 31 Disember tahun yang sama dia terima dividen 5%. So dividen dia 5%, 5/100 lah, senang kira Okey, darab dengan 6,000 tadi. Okey, potong ni cikgu biasa buat per sebab senang potong So 5 darab 6 30. So kat sini kita dapat 300. So dividen yang dia dapat 300. Okey, lepas tu pada 1 Januari tu dia jual semua saham dia tu. So sekarang ni saham dia dengan harga RM2.20 Okey, tu pun selepas harga asal dia RM2, so dia naik 20 kat situ. Okey, so sekarang ni kita kira lah peningkatan harga saham. Harga saham Sekejap. Okey, so harga saham RM2.20, 2.20 tolak dengan 2 So RM 0.20 lah. Okey, 20 sen. So keuntungan modal dia, keuntungan modal dia 3,000 tu. Okey, so RM 0.20 darab dengan 3,000 lah. So sekarang ni 600 lah. Okey, jadi jumlah pulangan dia tadi dia dapat dividen 300 tambah dengan 600 Jumlah
pulangan. Jumlah pulangan 300 tambah dengan 600. So dia dapat 900. Okey, keuntungan dia. So settle lah berapa nilai pulangan pelaburan dia. Okey. So sekarang ni dia untung 900. So saya pakai warna lain sikit. Okey, 900 nilai pulangan pelaburan. Kita sambung sikit Nilai pulangan pelaburan pelaburan. So sekarang ni dia untung 900 bahagi dengan modal dia 6,000 darab dengan 100. Darab 100 Okey. So darab dengan 100% lah. So pelajar akan dapat 15%. Okey, jadi nilai pulangan pelaburan ini menguntungkan lah Puan Siti. Okey, kerana beliau memperoleh dua jenis pulangan. So dia dapat pulangan apa? Yang pertama sekali dia dapat dividen dividen dengan peningkatan. Ni peningkatan harga saham. So dia dua kali untung ni pun untung, yang ni pun untung. So settle untuk contoh 10. Okey, kita pergi kepada contoh yang ke-11. Okey, untuk soalan contoh 11 contoh 11 ni pelaburan hartanah lah. Okey, pelaburan hartanah, kita ada tanah, kita ada rumah dengan kita ada lot komersial lot komersial ni macam rumah. Okey, bangunan-bangunan. Okey, tu kita panggil dia lot komersial lah. Okey, so kita tengok soalan dia yang agak panjang. So pelajar perlu baca dululah. Baca dulu, kita keluarkan semua maklumat yang ada Encik Yusof membeli satu lot kedai. Okey, dengan harga 600,000. Ni dia beli kedai 600. Okey, 600,000 pada 1 Januari. Okey, 2017. Beliau telah membayar 10% daripada nilai pembelian kedai tersebut. So dia bayar 6%. Jadi 60,000. 10% daripada 600,000 ni lah. Okey, lot kedai tersebut disewakan. Okey, mulai 1 Januari 2017. Okey, pada 31 Disember 2026. So lama ni tempoh dia ni. Beliau menjual lot kedai tersebut dengan harga 1,300,000. Okey, so kita tengok berapa jarak dia tu. Berapa lama dia. So 2017 dengan 2026. So lebih kurang 9 tahun lah. So harga dia dah naik 2 kali ganda lah. Okey, jumlah pinjaman masih berhutang dengan pihak bank berjumlah 486,000. Okey, manakala jumlah ansuran bulanan yang telah dilunaskan kepada pihak bank berjumlah 450,000. Cas-cas lain terlibat dalam urusan jual beli adalah seperti berikut. So yang ni cas yang ditetapkan lah. Duty stamp, kos guaman, komisen. Okey, komisen agent lah yang menguruskan tu. Okey, so jumlah sewa yang diperolehi sepanjang pegangan lot tersebut. Jumlah sewa yang didapat 200,000. Hitung nilai pulangan pelaburan yang diperolehi. Okey, ni untuk pelaburan hartanah So kita kira satu-satu lah. Okey, jumlah sewa dululah. Jumlah sewa. So berapa dia dapat tadi? 200,000. Jumlah sewa. Okey, keuntungan modal. Untungan modal. Keuntungan modal tadi dia jual rumah dia tadi. Dia jual berapa tadi? Okey, 1,300,000.
1.300.000. Okey, 300,000. Okey, dia tolak dengan 486. Okey, 486 ni yang dia berhutang dengan bank 486. Okey, so dia tolak lagi dengan ni, cikgu kena label lah kat sini ni. Kat sini masih hutang bank. So hutang bank. Hutang bank. Lepas tu dia tolak lagi dengan yang dia dah bayar 60,000. 60,000. 60,000 ni tadi dia bayar 10% daripada nilai tersebut tu lah. Okey, ni tolak 2 kali kan, pelajar keliru pula. Okey, ni deposit. Deposit ataupun pendahuluan. Pendahuluan. Okey. Lepas tu dia tolak lagi dengan, kita ada kos guaman 15,000. Guaman. Okey, kita tolak semua dalam jadual ni. Duty stamp semasa urusan jual beli. Duty stamp pun 15,000 Lepas tu dia tolak lagi dengan 18,000 commission agent. Okey. Lepas tu dia tolak lagi satu ni, angsuran bulanan yang telah dibayar kepada bank. So dia tolak lagi 450,000. Okey, so pelajar boleh kira lah. So kita tolak, pelajar akan dapat RM 256,000. Okey, ni keuntungan dia lah. Keuntungan yang dia perolehi 256,000. Okey, jumlah pulangan. So cikgu conteng kat sebelah ni lah. Jumlah pulangan. Okey, 200,000. Okey, ditambah dengan 256,000. So dia akan dapat 456,000. Okey, ni jadi kan ni sewa kan, 200,000 ke 20,000 tadi. Tengok sikit. Okey, jumlah sewa 200,000. So ni pulangan dia lah yang dia dapat. Okey, kalau dia nak nilai pulangan pelaburan dengan pelaburan. Okey, jumlah yang dia dapat, duit yang dia dapat ni So bahagi dengan 600,000 modal dia tu. So ni pelajar tahulah ni, tekan calculator. Okey, ni darab 100 lah. So dia dapat keuntungan 76% selepas 9 tahun. Okey, so pelaburan hartanah ni sangat menguntungkan dah nak cerita Okey, 9 tahun ke 2017, 2027, 2026, 9 tahun. Okey. So dah habis contoh yang ke-11. Okey, kita pergi yang terakhir untuk pelaburan hartanah ni. Okey, kaedah yang sama contoh yang ke-12 lah. Okey, contoh yang ke-12 ni pelaburan beli rumah lah. Tadi cerita beli kedai, ni cerita beli rumah Okey, tajuk ni sangat bagus lah untuk pelajar merancang ekonomi akan datang.
So tengok tadi bila beli kedai keuntungan sehingga 76% lah. Sangat banyak Okey, kita tengok contoh yang ke-12. Encik Husin membeli sebuah rumah pada Januari 2015. Okey, dengan harga 300,000. So dia beli rumah 300,000 Okey, lepas tu maksudnya modal dia lah, dan menjelaskan 10%. Okey, seperti biasa peraturan perumahan lah. Okey, kalau kerajaan dia lain Kalau untuk yang bekerja swasta biasanya akan bayar 10%. So dia kena bayar 30,000. Beliau mengharapkan pulangan sebanyak 30% untuk tempoh 20 tahun. Okey. Encik Husin menjual rumah tersebut dengan harga 600,000. Beli 300,000. Okey, jual 600,000 setelah genap memiliki rumah tersebut 20 tahun. Okey, jumlah pinjaman yang telah dilunaskan bagi pihak bank 475,000. Okey, dalam tempoh tersebut beliau berjaya memperoleh sewa. Okey, ni keuntungan juga sewa 60,000. Okey, perbelanjaan lain yang ni dalam jadual dah ditetapkan Okey, apakah nilai pulangan pelaburan dia selepas 20 tahun? Adakah beliau mencapai hasratnya pulangan 30%? Okey, kita tengok dulu jumlah pulangan pelaburan. Warna purple jumlah pulangan pelaburan. Okey, sama dengan sewa tambah dengan keuntungan modal. Okey, so kita tengok sewa, kita tolak seperti yang kita kira dekat contoh 11 tadi itulah. Okey, so sewa dia dapat berapa tadi 60,000 60,000. Okey, sewa 60,000 Okey, keuntungan modal, kita kira keuntungan modal so dia jual rumah tu dengan harga 600,000. Okey, ni jual rumah. Okey, ditolak dengan 30,000. 30,000 ni bayaran pendahuluan. Lepas tu dia tolak lagi dengan yang dia dah bayar bank. Okey, 475 Jumlah pinjaman pihak bank berjumlah apa? Sewa. Okey. So 475,000. Ni bayar bank. Okey, lepas tu tolak lagi dengan kos ni lah 4,000, 2,000, 4,000 ni lah. 4,000. So 4,000 sini 4,000 ni tadi apa 4,000 ni? Duty stamp, kos guam. Duty stamp. Okey. Kos guaman. Stamp guaman dan commission agent biasa commission agent mesti adalah 2,000. So dia tolak semua sekali ni, kita dapat 85,000. 85,000 So sekarang ni kalau kita nak kira jumlah keuntungan tadi kita kira jumlah pulangan. Pulangan mesti kita tambahkan sewa dengan nilai ni. So 60,000 Okey, ditambah dengan 85,000.
So tambah dia akan dapat 145,000. Ni keuntungan dia lah. Okey. So nilai pulangan pelaburan ni kita kena darab dengan 100 lah. Nilai pulangan pelaburan. Okey, mestilah jumlah dia ni 145,000 bahagi dengan harga rumah yang dia beli itulah 300,000. So darab dengan 100%. So dia dapat keuntungan dia 48.33%. So kadar pulangan dia ni melebihi kadar yang diharap lah. Dia nak ni lebih dari 30% dia nak ni. Okey, jadi pulangan pelaburan hartanah ni sangat besar lah. Beli rumah, beli kedai. Okey Selepas 20 tahun, ini dia hasil dia So rasanya itu saja untuk part yang kedua pelaburan hartanah. So lepas ni kita akan masuk part yang ketiga lah. Okey, part yang ketiga, faktor yang diambil kira sebelum membuat pelaburan. Okey, rasanya itu saja daripada cikgu. So sebarang komen boleh komen kat bawah dan boleh snap mana-mana soalan, tanya cikgu Okey, boleh masuk dalam link sembang YouTube Cikgu Abdullah dah di Telegram. Okey, cikgu letak dekat description. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih.